Akhirnya dia pun bersuara. Dia kata, "Ustazah, satu nasihat saya, kita hidup kena banyak berdoa. Dan bila berdoa, kena yakin." Dan beliau sebenarnya adalah seorang bapa kepada 11 orang anak. Saya nak cerita kisah doa ni, keajaiban berdoa. Kan hari tu saya pergi Brunei. Lalu ada dalam satu majlis yang ada satu majlis, ialah program memang haji ni dia duduk dalam dewan tu, kehadiran 1,200 orang dalam dewan yang besar di Brunei tu. Dan Tuan Haji ni yang pakcik ni, kita umur dia dalam hampir 70 ataupun 70 lebih. Saya rasa 70 lebih dah umurnya. Bukan 60 lebih, 70 lebih. Ya. 70 lebih ataupun dekat 70. Pakcik. Dia duduk depan sekali. Depan, maksudnya contoh kerusi kan. Ni susunan kursi lelaki, susunan perempuan. Saya atas stage kan. Dia duduk depan sekali, first sekali. Kursi nombor 1, depan sekali. Masya Allah. Dengan tekun. Lepas tu, saya tahu dia ni orang yang istimewa ni, seorang yang special ni. Lepas tu saya berkesempatan untuk berdepan dengan dia. Berdepan dengan dia maksudnya lepas habis program, dapatlah berdepan dengan beberapa orang yang masih ada. Lepas tu saya tanya, saya panggil dia Tuan Haji. Boleh tak Tuan Haji beri saya nasihat? Ustazah lah orang yang sangat menghormati dan merendah diri. Lepas tu saya kata, tak, saya yakin Tuan Haji orang yang istimewa. Dibandingkan umur saya dengan Tuan Haji, saya separuh umur. Hampir separuh perbezaan. Dari segi pengalaman, Tuan Haji jauh lebih banyak daripada saya. Dari segi amalan, Tuan Haji lebih banyak. Tuan Haji lebih lama hidup daripada saya. Dari segi ilmu, sudah pasti Tuan Haji juga lebih banyak daripada saya. Lepas tu, Masya Allah, Tuan Haji ni, akhirnya dia pun bersuara. Dia kata, "Ustazah, satu nasihat saya, kita hidup kena banyak berdoa. Dan bila berdoa, kena yakin." Dan beliau sebenarnya adalah seorang bapa kepada 11 orang anak. Dan anak-anaknya berjaya dengan sangat cemerlang. Bahkan cucu-cucu saya sebenarnya berkumpul dengan, sebenarnya penganjur tu anaknya. Jadi saya tengok anaknya memang orang yang konsisten, istiqamah, sabar. Lepas tu bila saya tahu itu adalah ayahnya, dan ayahnya masa sihat kuat, boleh dengar ceramah saya 2 jam, masuk soal jawab itu ini 3 jam, duduk atas kursi paling depan. Saya rasa ini orang luar biasa, lelaki yang luar biasa. Lepas tu dia kata, dan dia adalah businessman yang berjaya. Antara businessman yang berjaya di Brunei. Orang hartawan dan dermawan. Subhanallah. Disenangi dan disayangi oleh alim ulama di Brunei, mufti dan sebagainya. Lepas tu, ya betul doa silahkan meminta. Kata, "Ustazah, banyakkan berdoa." Saya mau cerita, dia pun bercerita. Saya mau cerita satu kisah doa yang saya tidak boleh lupakan sampai bila-bila. Dan saat ini saya bersama dengan 2 orang kawan baik yang sampai sekarang kalau kami berhubung, kami mesti akan ulang balik. Dan bila saya teringat, saya boleh menangis tentang peristiwa keajaiban doa. Dan sejak daripada itulah saya yakin dengan doa walaupun mustahil, Allah tidak ada halangan sedikit pun untuk menunaikan. Yang penting kita yakin. Pakcik ni masa dia muda, umur dia dah 70 lebih. Bayangkan ya, masa dia muda, sebelum kahwin, masa muda dulu, dah isteri dia pergi menunaikan haji bersama 2 orang kawannya lagi. Beliau sebenarnya orang Pakistan, kemudian berhijrah ke Brunei. Jadi masa dia muda, ceritanya ini adalah pergi haji ataupun pergi umrah 30 tahun yang lepas. Dan ketika itu bila dia tanya orang, masa dia pergi tu kan, biasalah musim kita, saya rasa haji, bila buat haji ni kita tahu dia musim panas, memang jatuh musim panas. Dia kata panas, sangat panas. Masa tu buat tawaf. Lepas tu panas sangat. Dia pun bercakap dengan 2 orang kawan dia. Dia kata, "Kita sekarang sedang berada di tempat yang mustajab doa." Lepas tu dia dah bercakap dengan orang-orang Mekah sekitar tu. Dia kata, "Berapa lama dah tak hujan?" Orang situ jawab, "Sudah lama, mungkin 10 tahun. Lebih kurang 10 tahun. Kalau sekarang hujan turun di Makkah, di Madinah pun orang macam rare, maksudnya orang macam hujan turun tu satu benda yang pelik lah.
berlaku di Mekah Madinah. Ini sekarang orang anggap itu adalah satu perkara yang pelik. Sebab apa? Sekarang ni kita dah boleh tengok di Mekah tu dah mula kehijauan. Sebelum ini coklat belaka. Maksudnya taburan hujan satu tahun tu sekali dua kali itu pun sikit sangat. Sangat sedikit. Ini adalah kawasan kering gurun padang pasir. Pakcik ni dia cerita, dia kata masa tu dia tanya orang sekitar, dia kata sudah lama tak hujan dan panas sepanjang tahun. Dan ada yang kata 10 tahun tak hujan, ataupun 5 tahun, ataupun 2 tahun. Maksudnya bertahun tak hujan. Tak hujan bertahun ni. Jadi dia pun bercakap. Dia kata, Ustazah, masa tu saya kata dekat kawan saya cakap, kita duduk, kita berdoa pada Allah minta hujan turun, dan kita kena doa dengan yakin. Kita cuba, sebab dia orang Pakistan tapi dah lancar lah bahasa Melayu dan kahwin dengan orang Melayu di Brunei kan. Umur dia pun dah 70. Dia pun kata, Ustazah, saya minta, saya dan kawan-kawan ni kita tawaf 7 kali, minta hujan saja dengan Allah dan minta dengan yakin, bahawasanya Allah pasti menunaikan doa. Itu beza. Berdoa is berdoa, tetapi doa dengan yakin satu perkara yang berbeza. Yakin Allah pasti makbulkan. Masya Allah. Sebab orang yang yakin, dia sudah peringkat tawakal dan tak ada keraguan sedikit pun. Kemudian tuan-puan sekalian, Masya Allah, mereka bertiga pun tawaf meminta hujan dengan Allah. Sudah 10 tahun, berapa tahun lama tak hujan ni, dia pun tawaf sampai habis tawaf. Kemudian tak silap, dia solat sunat 2 rakaat, solat sunat tawaf, meminta lagi hujan. Dalam keadaan yang daripada panas terik, dia kata, Ustazah, tiba-tiba mendung berlaku dengan cepat, kemudian hujan turun dengan lebat. Semua orang terkejut, semua orang macam cari tempat untuk berteduh, tapi kami bertiga tetap teruskan solat, Masya Allah, dalam keadaan air hujan yang lebat. Subhanallah, dan kami terus berdoa. Walaupun ketika itu air turun tiba-tiba lebat, itu sampai peringkat buku lari. Maksudnya mungkin masa tu sistem pemparitan kurang bagus lagi. Maksudnya hujan turun dalam tempoh yang sekejap, sudah air pun bertakung. Air dah bertakung. Maksudnya bukan hujan sikit, hujan yang lebat, dia kata sampai air bertakung. Dan kami bertiga tetap tidak lari, kami terus menangis. Sebab katanya Ustazah, kami yang minta dengan Allah hujan, dan kami melalui pengalaman minta sesuatu yang sangat dikira mustahil dan tidak berlaku. Beberapa tahun tak turun hujan, tiba turun hujan. Kami terus berdoa dengan pelbagai doa, kerana ketika itu keyakinan kami terhadap doa kepada Allah itu sangat luar biasa. Dia kata itulah kenangan yang paling manis, pengalaman saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami semua dengar, anak-anak keluarga dia dengar semua. Dia pun bercerita tu dalam keadaan menangis lagi. Dia kata, Ustazah, bukan selalu kita dapat berdoa dengan yakin dengan Allah. Sebab ia melibatkan iman kita. Sejauh mana kita beriman pada Allah, sejauh mana kita kenal Allah, sejauh mana kita mencintai Allah, sejauh mana kita ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita rasa kita dah yakin dah berdoa, tapi rupanya doa kita tak ikhlas. Kita mengharapkan itu, kita mengharapkan ini, kita begitu, kita begini. Mungkin ada lagi makanan kita makan itu masih bercampur dengan yang haram, yang syubhah. Sebab orang yang memakan sumber daripada sumber yang haram, doanya tak makbul. Subhanallah. Kalau ada orang tanya, Ustazah, saya dah berdoa dah, pergi Mekah dah, dekat itu tempat musyrik, kenapa tak makbul? Jangan tanya saya, jangan tanya Allah, tanya diri sendiri. Why? Nabi pernah bersabda, ada seorang lelaki yang pakaiannya lusuh, masa hidupnya susah, perutnya lapar, berdebu-debu, lalu mendadah tangan meminta rezeki daripada Allah. Lalu Nabi kata, bagaimana Allah nak makbulkan doanya sedangkan dia memakan daripada sumber yang haram? Maksudnya makanan dia ada yang dia tak jaga, dia makan pada sumber yang haram. Tanpa sekiranya, ini ramai yang minta, ya Allah begitu, begini, tapi tak dapat. Cek balik sumber makanan, cek balik pekerjaan kita, ikhlas tak kita bekerja, sungguh-sungguh tak kerja, amanah tak kerja, jaga tak amanah ketika kerja dan sebagainya. Tuan-puan dan mati Allah sekalian,